Salam sejahtera dan salam damai ke semua di Sabah. Selamat menyambut Minggu Ladau Tersi. Bersempena dengan sambutan ini, Sister Kalista yang merupakan pengurusi CJCKK telah menjemput saya untuk menyampaikan ceramah kepada kita semua. Pada ketika ini, semua orang di seluruh dunia menerima kesan pandemik COVID-19 secara langsung ataupun secara tidak langsung. Satu hari nanti vaksin pasti akan dijumpai. Tetapi ekonomi dan yang lain-lain segi hidup kami akan mengambil masa yang lama untuk dipulihkan. Itu pun bukan semua boleh dipulihkan. Umpamanya kehilangan nyawa. Oleh kerana itu, saya ingin bertutur sedikit sebanyak mengenai pandemik COVID-19 dan kaitannya dengan Laudato Si. Mula-mula, marilah kami bersama-sama lihat apa COVID-19 ini sebenarnya. Ini bukan gambar buah oren ya. Jangan salah paham. COVID-19 adalah sejenis coronavirus yang baru. Tetapi coronavirus bukanlah sesuatu yang baru. Lama sudah dia wujud. Coronavirus merujukkan kepada satu kumpulan keluarga virus yang besar yang selalunya menjejaskan haiwan-haiwan. Coronavirus ini sekali-sekala akan melompat dari haiwan ke manusia. Coronavirus ini menyebabkan banyak jenis penyakit, daripada selsema sampailah ke penyakit-penyakit yang teruk seperti MERS dan SARS. Ini bukannya maksudnya semua haiwan akan terkena jangkitan coronavirus. Haiwan pun macam kami juga. Ada sesetengah individu yang berpenyakit dan ada juga yang tidak berpenyakit. Dan juga bukan semua haiwan-haiwan yang berpenyakit itu akan menjangkiti kita semua. Biasanya penyakit itu akan kekal dengan spesies tersebut. Tapi kadangkala apabila haiwan yang sakit itu merapati dengan spesies yang lain, disitulah coronavirus mungkin berpindah dari satu spesies ke spesies yang lain. Dan sekiranya coronavirus yang sudah berpindah itu dapat hidup dalam tuannya yang baru, jadi inilah yang memberi ancaman kepada spesies yang lain. Jadi sekarang, mari kami sama-sama lihat macam mana COVID-19 berpindah ke lawar, ulukun, dan apa jua haiwan-haiwan liar yang berpenyakit yang dibawa ke tamu ataupun kemana kediaman manusia. Disitulah coronavirus dapat peluang melompat dari satu spesies ke spesies yang lain, termasuk ke manusia. Sekarang, saya mau bercerita bagaimana penyakit zoonotik disebarkan ke manusia. Yang masalah besarnya disebabkan oleh manusia sendiri, yaitu manusia yang mendekati haiwan-haiwan liar ini. Bagaimana? Mari kami lihat bersama-sama. Pertama, manusia ini tidak pandai kenyang. Daging ada, ayam ada, ikan ada, sayur ada, tarap ada, bambangan pun ada. Tapi, mau juga makan haiwan liar. Kedua, mau jual beli haiwan liar untuk makan, untuk bikin obat, untuk bikin haiwan peliharaan, untuk simpan di zoo dan lain-lain. Keempat, oleh kerana kemusnahan hutan,
dan kemusnahan kediaman mereka. Jadi, mana mau pergi ini haiwan liar? Tiada rumah sudah. Terus dia masuk kampung, masuk bandar. Kelima, oleh kerana krisis iklim. Pandemik COVID-19 ini bukan pandemik yang pertama di dunia. Ianya bukan juga pandemik yang terakhir akan terjadi. Sebenarnya banyak sudah pandemik-pandemik yang berlaku sebelum ini. Lihat, pada tahun 1300-an, seramai 75 sampai 200 juta orang dibunuh oleh penyakit Black Death. Sebelum itu, wabak Justinian pada tahun 541, seramai 25 juta orang kena tapau. Pada tahun 1918, seramai 20 hingga 50 juta orang bungkus kerana penyakit influenza. Dan sebelum COVID-19 ini, penyakit HIV sampai sekarang sudah tapau seramai 36 juta orang. Jadi, macam mana pula dengan COVID-19? Sampai sekarang ini, bulan Mei, sudah lebih dari 4 juta orang kena penyakit ini. Dan hampir 300,000 orang sudah kena bungkus. Bukan kita tidak tahu apa impak-impak dan kesan-kesan dari pandemik semua ini. Walau bagaimanapun, saya akan senaraikan beberapa impak dan kesannya di sini. Kehilangan nyawa, kehilangan pendapatan, pengangguran, kehilangan keuntungan, kekurangan makanan, tiada lagi jaminan sumber makanan, kekurangan sumber-sumber dan keperluan seharian, inflasi, krisis keuangan, kemelesetan global, kehancuran industri-industri besar, penutupan sekolah-sekolah dan universiti-universiti, pembatalan semua acara di semua peringkat, pembatalan semua aktiviti-aktiviti beribadah, sekatan perjalanan, keganasan rumah tangga, kehilangan hak-hak sivil, kemerosotan kesihatan fizikal dan mental, penambahan kes-kes membunuh diri, dan banyak lagi. Jadi, sekarang kami sudah tahu sedikit sebanyak tentang COVID-19 dan pandemik-pandemik lain. Macam mana kami boleh menghalang pandemik-pandemik ataupun epidemik-epidemik dari memuncul lagi? Ataupun dari menjejaskan lagi kami semua? Senang saja. Amalkan Laudato Si. Mari kita sama-sama sekarang tengok macam mana kami dapat mengamalkan Laudato Si supaya kami boleh menghalang pandemik-pandemik daripada berlaku lagi. Ataupun sekurang-kurangnya macam mana kami boleh mengurangkan impak ataupun kesannya. Jangan makan haiwan liar. Janganlah jual beli haiwan liar. Haiwan liar itu penting untuk menjaga hutan kami, untuk penumbuhan dan sebarkan biji-bijian tanaman kami. Dengan menjaga hutan kami, ianya juga menjaga bekalan air kami. Elakkan pertanian monoculture secara besar-besaran. Tengok, macam sekarang ini. Ada pula ladang kelapa sawit seluas macam lautan Cina Selatan.
Jadi, amalkan pertanian secara lestari. Elakkan pembangunan yang tidak lestari. Rancangkan pembangunan infrastruktur dengan baik-baik. Juga, kenal pastikan dengan baik-baik kawasan mana yang sesuai dan kawasan mana yang tidak sesuai untuk semua jenis pembinaan. Pembinaan jalan raya, pembinaan tempangan, bangunan, lapangan terbang, dan sebagainya. Umpama Pen Borneo Highway itu. Ada beberapa bahagian di highway itu yang memang tidak sesuai. Ia akan menimbulkan masalah-masalah yang tidak diingini suatu hari nanti. Ataupun papar dam. Buat apa mau bikinnya? Kerana kekurangan air, malah papar dam ini akan bikin air tambah kekurangan. Bagus lagi simpan hutan. Pasti ada air pakai selama-lamanya. Dan janganlah bikin pembangunan pakai otak ubi kentang. Jangan timbun tanah lembap ataupun kolam-kolam macam di KK itu dan bikin kawasan perumahan. Sebab hilang tanah lembap itu, hilang kolam itu, bila ada hujan, banjir. Bila tiada hujan, kemarau. Tanya nenek moyang kita dulu. Dulu-dulu mana ada masalah-masalah macam ini di Sabah? Pening. Bagaimana pula dengan krisis iklim? Apa yang saya sebutkan tadi semua boleh mengurangkan kesan-kesan krisis iklim. Dan juga kami mesti mengamalkan 9 R dalam kehidupan seharian kami dan juga dalam pentadbiran kami. Makhluk apa itu 9 R? Menolak, mengurangkan, menghadiahkan semula, membaiki semula, memberi nilai semula, mengitar semula, menjana semula, dan memikirkan semula. Penting juga, pilihlah pemimpin-pemimpin yang bagus. Carilah pemimpin-pemimpin yang prihatin terhadap rumah jagat kita. Dan bukanlah pemimpin-pemimpin yang hanya tahu untuk mengisi poket-poket sendiri. Bukan yang akan menghancurkan keindahan alam kita. Dan juga bukan yang akan menghancurkan kehidupan kita semua. Carilah pemimpin-pemimpin yang tidak akan bertentangan dengan Laudato Si. Sembilan R. Mau kita semua mempelajari macam mana 9 R ni boleh memperbaiki kehidupan kita? Mau kita semua mempelajari macam mana cara menggabungkan 9 R ke dalam kehidupan pribadi dan profesional kita? Janganlah buang masa lagi. Pergi carilah CJCKK dan Eco Outreach Team untuk membantu kita. Sekarang, pertanyaan seterusnya ialah, siapakah boleh mengamalkan Laudato Si? Adakah cuma orang-orang Kristian Katolik saja? Tidak. Bumi ini adalah empunya semua orang. Dan satu-satunya rumah sejagat kami. Oleh itu, semua orang boleh mengamalkan Laudato Si. Malah, sebenarnya semua orang harus mengamalkannya. Kenapa? Ini kerana rumah jagat kami membekalkan kepada kami semua. Tidak mengira iman kepercayaan kami,
ataupun bangsa. Dan juga kerana kehilangan rumah sejagat kami akan memberi kesan buruk kepada kami semua. Misalan, adakah COVID-19 ini memilih agama dan bangsa? Adakah vaksin yang akan kita temui satu hari nanti hanya untuk agama atau bangsa tertentu saja? Tidak. Laudato Si adalah sama seperti vaksin. Satu-satunya rawatan untuk semua orang. Tambahan pula, menjaga rumah sejagat kami adalah tanggungjawab moral semua orang. Mengamalkan Laudato Si adalah sama seperti mengamalkan peri kemanusiaan. Jadi, sekarang macam mana pula dengan kita? Kita yang sedang melihat ceramah ini. Adakah kita akan mengamalkan Laudato Si? Marilah kita bersama-sama menjadi sebahagian daripada pergerakan global untuk menjaga rumah sejagat kami dan selamatkan kemanusiaan daripada krisis iklim, kehilangan biodiversiti, dan kemunculan penyakit berjangkit. Dengan ini, saya ingin mengakhiri ceramah saya dengan Laudato Si, O Signore. Nanti. Mari kita semua ucapkan Laudato Si, O Signore. 1, 2, 3. Laudato Si, O Signore. Bukanlah datu, Laudato. Dan bukan mi sayur, mi Signore. Satu kali lagi, oke? Ready? Kuat-kuat ya? 1, 2, 3. Laudato Si, O Signore. Pandai. Selamat menyambut Minggu Laudato Si dan jumpa kita semua di Sabah satu hari nanti. Stay safe, stay smart. Arrivederci. Laudato Si, O Signore, Laudato Si, O Signore, Laudato Si, O Signore, Laudato Si, O